Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita teruskan subunit 2.3 proses hidup organisma multisel. Dalam subunit ini ada 4 objektif ataupun perkara yang perlu dikuasai oleh murid-murid. Yang pertama, awak sepatutnya boleh menghubungkaitkan keunikan struktur sel khusus dengan fungsi sel dalam organisma multisel. Maksudnya awak perlu kenal setiap struktur bagi sel dan juga fungsi sel itu di dalam organisma. Yang kedua, hari ini kita akan kenal pasti apakah sel khusus yang ada di dalam organisma multisel. Yang ketiga, kita akan mencerakinkan kepadatan komponen. Maksudnya, sel-sel khusus ini, kepadatan komponen bilangan sel di dalam organisma itu dan kaitannya dengan fungsi sel ini kepada organisma. Kemudian menghuraikan kesan kekurangan, ketiadaan atau kegagalan fungsi sesuatu komponen sel bagi sel tertentu dalam organisma multisel. Apa akan jadi jika tiada ataupun sel-sel tersebut gagal berfungsi? Apa kesannya kepada organisma? Jadi dalam 2.3 kita akan melihat struktur sel, fungsi sel, kepadatannya bagaimana dan apa kesannya kepada organisma jika ketiadaan sel-sel khusus tersebut. Baik, kita mulakan dengan mengenali setiap sel khusus yang ada dalam manusia dahulu. Apa maksud sel khusus? Kalau awak masih ingat, awak belajar dulu sel yang paling asas. Sel yang paling asas, dia akan mengalami pengkhususan. Bila mengalami pengkhususan, dia akan jadi semua sel-sel inilah. Jadi hari ini kita nak kenal sel-sel yang terbentuk itu ada berapa jenis. Sel-sel khusus itu ada berapa jenis. Kita lihat yang pertama. Sel khusus pertama yang ada pada manusia ialah sel epitelium. Sel epitelium. Sel epitelium ini adalah sel yang nipis dan lepir. Ini dia punya strukturnya. Apa ciri dia? Ciri sel epitelium, sel yang nipis dan lepir. Apa fungsi sel epitelium? Pada permukaan organ, sel epitelium melapisi permukaan organ. Jadi kalau salur darah contohnya. Yang membentuk salur darah itu adalah sel epitelium. Kerana pada permukaan salur darah, contohnya kapilari darah. Yang kita lukis macam tu sebenarnya, yang kita lukis ini adalah lapisan sel epitelium. Maksudnya salur darah itu terbentuk oleh lapisan sel epitelium. Sebab salur-salur darah ini dilapisi oleh sel yang nipis dan lepir yang dipanggil sel epitelium. Sel khusus yang kedua yang ada dalam manusia ialah sel otot. Sel otot ini dia tersusun dalam bentuk gentian. Jadi contoh yang paling mudah yang biasa awak lihat, yang biasa awak perhatikan, kalau sel otot ini dia membentuk otot. Sel otot dia membentuk tisu otot. Apa contoh tisu otot yang biasa kita jumpa? Kalau makan ayam. Jadi daging ayam yang awak makan itu adalah sebenarnya tisu otot. Ataupun awak makan daging lembu. Daging, apa-apa daging yang awak makan itu,
Daging itu sebenarnya berasal daripada tisu otot. Tisu otot terbentuk oleh sel-sel otot. Jadi, sebab itu kita kata kalau ambil daging, nak buat serunding daging kan, kita boleh carik-carikkan setiap satu daging tu panjang. Kerana asasnya sel otot itu sendiri pun sudah tersusun dalam bentuk gentian. Itu contoh paling mudah yang cikgu boleh beri untuk kamu mengenali ciri bagi sel otot. Okey, seterusnya ialah sel darah merah. Sel darah merah cirinya ia tiada nukleus. Dan bentuknya adalah dwi-cekung. Dwi-cekung maksudnya kalau kita tengok dari sisi bentuknya ramping di tengah. Dia ramping macam tu. Ya, ramping di tengah. So kita panggil bentuk ini bentuk ini adalah bentuk dwi-cekung. Kegunaan sel darah merah apa fungsinya? Meningkatkan kecekapan pengangkutan oksigen. Okey. Seterusnya kita lihat lagi sel-sel lain yang ada dalam manusia. Sel khusus yang lain iaitu sel saraf. Perhatikan sel saraf. Sel saraf. Okey. Sel saraf ni dia ada tiga bentuk yang berbeza. Ini adalah salah satunya. Okey. So apakah ciri sel saraf ini? Okey, sel saraf ni kalau nanti kita akan belajar dengan lebih terperinci. Okey, dia ada badan sel yang terdiri daripada nukleus dan cytoplasma. Okey, dia ada dendron, di hujungnya dendrit. Okey. Kemudian kita akan belajar lebih lanjutlah struktur bagi sel saraf. So, fungsi sel saraf adalah menghantar impuls. Okey. Fungsi sel saraf adalah menghantar impuls. Okey, dari reseptor ke otak melalui sistem saraf. Okey. Jadi, impuls itu sendiri adalah maklumat dalam bentuk isyarat elektrik. Jadi, sel saraf ini sangat penting dalam membantu proses koordinasi. Okey. Itu sel saraf. Okay, seterusnya sperma. Sperma ni seperti yang dah belajar masa tingkatan 1, sel sperma adalah sel yang paling kecil dalam badan manusia. Okay. Dia ada nukleus, ni bahagian kepala, ada leher dan ada ekor. Okay, ini ekornya. Okay, ini bahagian lehernya. Ini bahagian kepala. Okey, kepala terdiri daripada nukleus dan ada cytoplasma. Okey. Sel sperma dia membawa maklumat genetik untuk persenyawaan. Okey. Sel seterusnya ialah sel darah putih. Sel darah putih cirinya dia ada nukleus dan dia boleh berubah bentuk. Okey, so sel darah putih ni fungsi utamanya adalah untuk memusnahkan patogen. Okey, membunuh patogen tu benda-benda asing lah, bakteria dan sebagainya yang masuk dalam badan yang boleh merosakkan sistem badan, maka dia akan diserang oleh sel darah putih. Okey, sel darah putih ni dihasilkan di sumsum tulang. Okey. Itu adalah beberapa contoh sel khusus dalam manusia. Baik, seterusnya kita akan lihat sel khusus yang ada di dalam tumbuhan. Okey, dalam tumbuhan yang pertama sekali kita kenali tiup tapis. Tiup tapis, ini dia punya cirinya. Torus silinder yang panjang. Nampak?
dia adalah torus silinder yang panjang tersusun dari hujung ke hujung. Okey, tugasnya adalah untuk mengangkut bahan organik dari daun ke organ simpanan. So, bahan organik itu adalah glukosa, ya, hasil daripada proses fotosintesis. Okey, sel yang kedua ialah xylem. Okey, xylem ni cirinya adalah dia adalah salo yang berongga, nampak? Okey, berongga ni kita panggil peak, ya. Dia berongga, panjang dan bersambung-sambung. Okey, tugasnya yang utama adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, sel yang ketiga, sel akar rambut. Okey, sel akar rambut ni dia mempunyai unjuran yang panjang. Okey, ni unjuran. Okey, apa tugas dia? Menambah luas permukaan untuk penyerapan air dan garam mineral. Jadi kalau nak cari sel rambut akar, awak cabut akar. Okey, so pada akar ada sel rambut akar. Okey, seterusnya. Ini baru kita belajar kan, sel pengawal. Okey, sel pengawal masa tingkatan 3 pun dah belajar tentang daun. Kita jumpa stoma. Stoma itu dikawal oleh sel pengawal. So, sel pengawal, dia asal usulnya adalah daripada sel epidermis. Tetapi telah pun terubah suai. Apa yang terubah suainya? Dinding dalam. Okay, dinding dalam ni lebih tebal berbanding dinding di luar. Jadi yang dalam ni dia kurang elastik. Okay. Jadi dengan sifat yang ada pada sel pengawal ini, maka dia akan dapat mengawal penutupan dan pembukaan stoma untuk pertukaran gas. Okay, ini sel pengawal. Okay, yang seterusnya sel mesofil padisat. Okay, sel mesofil padisat ni kita jumpa pada lapisan lamina daun. Okay, pada lamina daun kita akan lihat sel mesofil padisat. Okay, dia berbentuk silinder yang panjang dan dia disusun secara menegak. Okay. Dia sangat rapat, ya, sangat rapat. Nampak susunan dia? Rapat antara satu sama lain, sangat padat dengan kloroplas. Dia ada banyak kloroplas. Okey, jadi tugas sel mesofil padisat pada lamina daun adalah untuk membolehkan penyerapan cahaya matahari yang maksimum untuk berfotosintesis. Dan ini pula adalah sel mesofil berspan. Beza dengan mesofil padisat, sel mesofil berspan dia tersusun dengan longgar. Nampak longgar? Ada banyak ruang antara sel. Ada banyak ruang udara. Jadi tugasnya ialah sel mesofil berspan ni tugasnya adalah untuk membolehkan, ya, bila ada ruang udara, bila dia tersusun dengan longgar, ruang udara membolehkan pertukaran gas antara bahagian dalam daun ke sel mesofil padisat. Jadi dengan adanya rongga di antara mesofil berspan, masuk saja gas dalam ini, dia akan terus boleh masuk sampai kepada sel mesofil padisat. Okey. Sebab mesofil padisat ni ada banyak kloroplas. Jadi dia boleh menjalankan fotosintesis dengan lebih cepat. Ya, pada kadar yang lebih cepat. Okey. Itu adalah contoh sel-sel khusus yang ada di dalam manusia dan juga tumbuh-tumbuhan.